بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا فهما واجعلنا من الراشدين وألحقنا بالصالحين وأمتنا مسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, pada malam ni kita tukar selera sikit daripada pengajian tafsir dan beberapa pengajaran tu. Kita ambil sikit sebanyak tentang sejarah. Malam ni sejarah. Jadi apabila sejarah tu dia berhubung dengan masa tarikh. Kita nak belajarlah sikit-sikit. Pok-pok kita tu biasa dengar belaka sikit sekarang. Jadi hidangan kita ni nak nampak kata biar ada belaka sikit sebanyak. Tak sewi jadi sup sekarang, tak sewi jadi gula kuning sekarang. Nak biar ada sikit-sikit. We jadi banyak-banyak supaya kita boleh pakat tahu. Ilmu ni sikit sebanyak. Kita tak ada kena duduk mendalami satu ilmu boleh jadi dalai suruh tu. Kita tak ada kena suruh juga kata dalai ilmu demo ni. Tak ada kena duduk dalai lah mana ilmu. Supaya ilmu beberapa ilmu yang kita duduk belajar misalnya satu ilmunya ambil daripada anak muda duduk pondok beranak boleh cucu satu ilmu. Jadi hak lain tak temu langsung. Tu dia jadi dalai tapi sepik. Tu ilmu lagu tu ilmu dalai satu sudut je. Bahawa sudut lain tak ada. Jadi tak luah. Kita nak juga dalai tapi nak luah, nak banyak, boleh dengar belaka insya-Allah. Jadi maksud saya malam ni mengenai sejarah ni oleh kerana pada tahun ni 1917 ni tepat 2 baru ni lah ni, tepat 5 bulan 11 bulan Masihi lah. Tepat 2 bulan 11 baru ni, kemarin dulu ni dia panggil genap 100 tahun perjanjian Inggeris buat satu surat berjanji kata dia nak jadikan bumi Palestin ni jadi negeri Yahudi. Tu genap 100 tahun ni. Siapa hak bui, siapa hak tulis surat tu? Kita duk dengar dia orang Inggeris, orang Perdana Menteri Inggeris, Balfour. Balfour. Kalau kita tulis dalam bahasa Sia tu dalam Google juga Sontik Sanya Balfour, perjanjian Balfour. Saya pun duduk percaya lama baru jadi setahun 2 tahun ni je baru kita baca sungguh isi perjanjian ni, kandungnya, latar belakang perjanjian ni. Kita gamuk kau Sontik Sanya sungguh muka comel. Sia panggil Sontik Sanya. Deklarasi ni perjanjian, berjanji. Apabila berjanji ni maknanya paling kurangnya 2 pihak. Paling kurang 2 pihak. Kalau tidak ada pihak yang 3 iaitu saksi ke apa semua pun, paling kurang 2 pihak. Janji di antara suami isteri. Janji dengan A dengan B. Kena 2 pihak. Hak tu baru boleh kata janji nak buat gapo.
Lepas pada janji itu maknanya dipersetujui oleh dua pihak tu. Nak janji gapo supaya kita telefon, kita janji janji nak gimana, nak pergi segoro esok. Jumpa mana? Jumpa di Masjid Mermai pukul berapa? Pukul 2. Tak apa, kita janji. Janji dengan siapa? Janji dengan guru kita. Telefon, line apa semua tu panggil janji. Kalau pasal jenis kecek sore kita nak pergi di Hajjai, kita nak pergi di Hajjai, guru kita tak tahu menahu pun. Data-data bos apa masa pukul 2 kita mari tunggu di Masjid Mermai. Kita nak boleh kata janji ke tak? Guru tak tahu sekali. Nah, tu dia panggil perjanjian lah. Janji kena paling kurangnya kena dua pihak, song-fai. Jadi apa yang saya maksud di sini ialah perjanjian Balfour ni. Hak kita duduk mengapa daripada mengaji, orang-orang mengaji masa dulu bahasa Thai, bahasa Sia, bahasa Melayu ni learning baru ada. Kita baru boleh baca dengan sebab ada internet ni bahasa Melayu, bahasa Arab. Kalau bahasa Sia dulu kan dia panggil Sontik Sanya Balfour. Jujur molek bunyi tu Sontik Sanya. Tetapi sebenarnya ialah bukan janji sekali. Bukan janji. Orang Inggeris dia tulis surat ni kepada apa dia seorang menteri pada masa tu yang berbangsa Yahudi. Dia tulis surat, dia kata kami atas nama kerajaan Inggeris akan berusaha sedaya upaya untuk nak membentuk kerajaan Yahudi di bumi Palestin. Dia tulis kepada Yahudi juga. Tapi dia tulis kata di atas keputusan kerajaan Britain, kerajaan Inggeris pada masa itu. Kami atas nama kerajaan Inggeris pada masa itu, dia ingin mengatakan bahawa kerajaan Inggeris bersedia untuk nak mengadakan apa cara bentuk sekalipun, untuk nak membina sebuah negeri Yahudi di bumi Palestin. Lepas tu dia ada puji-puji sikit, dia kata tapi syarat kata apabila Yahudi nak buat negeri ni jangan pergi duduk sentuh keamanan, jangan pergi duduk sentuh di sudut agama hak orang ada dalam tempat tu dah. Ya pai tak tong. Jangan pergi duduk sentuh yang boleh menyebabkan timbulnya huru-hara. Dia kata disebut situ. Yang boleh menyebabkan perpecahan kepada orang tempat tu. Banyak mana isi kandungnya tu. Orang Thai pada masa tu lebih kurang 9 baris. 5 baris lebih-lebih surat tu, yang mana menteri hak nama Balfour ni hatta kepada Kunang ataupun orang pembesar Inggeris juga tapi berbangsa Yahudi yang nama Rothschild pada masa tu. Dia ayat lagu ni isi 9 baris dia type. Ada orang bila kata ada 97 kalimah. Dan saya pergi duduk tengok di dalam YouTube, ada satu lagi dia kata ada 98 kalimah. Makna duduk dua tu, di antara 97 kalimah dengan 98 kalimah. Tengok baris tu tak sapa 9 baris. Tu hak dia kata berjanji. Kalau kita nak kecek udah, tak boleh tahan kecek udah. Kata mu janji dengan siapa? Janji nak win negeri. Nak buat negeri, guna kelimah 5 baris tu ya. Tu dia jadi geger dan perjanjian. Tapi dia sebut dengan Sontik Sanya. Untuk nak kelabu mata pok-pok kita ni dia kata Sontik Sanya. Padahal bukan perjanjian gapo pun. Janji, kalau janji pun janji sungguh, janji di antara Inggeris dengan Yahudi, orang Yahudi itu. Tetapi orang Palestin, hak duduk di Palestin tu tak tahu menahu dengan surat ni.
tuai rumah sungguh, tuai tanah sungguh, tidak tahu menahu pun. Dia berjanji sama dia. Dia berjanji sama dia. Jadi itulah punca bila berlaku tu pada tepat 2 bulan 1917. 1917 maknanya tahun ni 2017 100 tahun. 100 tahun. Pada masa dia buat janji itu tu orang Yahudi duduk ada di Palestin tu lebih kurang tak sampai 50,000. Tak sampai 50,000. Kita kena faham kata di Palestin ni ada 2-3 agama ni ya lama-lama mari dah. Terutamanya agama Kristian. Nah, lepas tu apa dia agama Yahudi dan agama Kristian lama-lama mari dah. Dua ni. Nah, Nabi Isa dengan Nabi Musa ni. Nah, Yahudi lah dulu. Lepas tu mari tu Nabi Isa pula Kristian ni. Duk balah dua tu. Lepas tu mari agama Islam. Mari agama Islam ni mari duduk di Palestin tu pada tahun yang keberapa? Tahun pada masa pemerintahan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, lebih kurang tahun 15 Hijrah. Tahun 15 Hijrah ni Sayyidina Umar radhiyallahu anhu di masa pemerintahan dia Amr bin As boleh pergi meretah di kawasan Palestin di Mesir. Daripada orang beragama Yahudi dan Kristian hampir 100% masuk Islam belaka di kawasan Palestin di Syam. Cuma ada orang Kristian ada lagi, orang Yahudi ada lagi. Nah, supaya dengan kawasan Syria, supaya dengan di Mesir lah ni ada agama Yahudi asal daripada lama-lama beratus beribu tahun mari dah ada. Tapi mereka ini apabila berada di bawah kerajaan Islam, kerajaan Islam keistimewaan kepada dia. Boleh duduk sembah Tuhan dia di gereja. Ada gereja. Di Lebanon, di Suria ni, gereja dengan masjid berepek. Ada lagi lah ni. Duduk ada lagi. Nah, gereja. Nah, kadang-kadang tu, tikah dalam batah tu ya. Lakah batah, tu gereja balik ni masjid. Nah, di Lebanon, saja bersagi. Nah, kawasan Syria pun ada. Nah, banyak. Nak ayat kata pada masa pemerintahan Islam ni, puak-puak Kristian dengan puak Yahudi ni sedikit pun tak terima segala kezaliman yang dilakukan oleh pemerintahan Islam. Tu cerita dia panjang lah, panjang tu. Tapi pentingnya apa dia? Mula di situ. Mula di tahun 1917. Nah, mula di tahun 1917. Surat berjanji saat ni 5 baris, 6 baris, tak sampai 6 baris, sebanyak 67 kelimah. 67 kelimah. Jadi gapo boleh kata lagu tu, boleh kata zalim gitu. Kerana janji nak wi negeri, sute negeri ni Palestin. Allah, kita ni kalau kita ada orang mari wi surat ni ada demo Chiang Mai. Nah, tanah pitu hak situ tu dia wi kau demo kena tubik daripada rumah demo lah ni. Kita nak buat lagu mana? Dengan guna kertas keping tu. Nah, kita jual kok gerai-gerai kok ana tu. Tiba-tiba orang Chiang Mai royak kata, nah, demo beralih pak jual daging demo. Siapa? Kawan nak wi ke orang segara, kawan nak wi ke orang nak wi ke orang Kemoja, nak wi. Jadi kita nak buat lagu mana? Gerai apa dia? Gerai tanah. Apa dia gerai pak kita duk jual tu. Tanah sebidang ataupun rumah kita duduk. Kita berasa orang tu zalim sungguh-sungguh. Kerana gapo? Kerana dia panggil dalam bahasa Arab, dia panggil suatu pemberian daripada orang yang tidak milik beri kepada orang yang tidak mustahak. Allah. Mana yang atiyah liman la yamlik, liman la yastahiq. I'ta'u man la yamlik, liman la yastahiq. Suatu pemberian daripada orang yang tidak milik kepada orang yang tidak berhak. Puhai
ผู้ให้ไม่ครอบครองผู้รับไม่มีสิทธิ์lagu tu kita nak wi gapo-gapo nak wi duit nak wi gapo kita kena milik dulu nak wi tanah serai dua rai kita milik dulu hak ni kita tidak ada kena mengena langsung daripada Inggeris pergi pada Palestin tu 3000 kilo tikah data-data ada menteri Inggeris dengan persetujuan daripada kerajaan Inggeris bui tanah Palestin seluas tanah Palestin tu wi kepada orang panggil orang apa dia orang Yahudi 1917 100 tahun dah. Lepas tu baru-baru ni tu gagal suti dunia lah apa kita khabar ke tak khabar tak tahulah terutamanya orang Palestin sendiri orang Inggeris sendiri ada orang Yahudi sendiri. Orang Inggeris ni dia berjalan di supaya dengan pitun lah ni berjalan buat dia 100 orang lebih ambil daripada Inggeris, Britain, Angkrik jalan mai masuk Palestin untuk nak pertuang untuk nak protes kepada kerajaan Inggeris. Royak kata benda apa yang berlaku sekarang lah ni tu dengan sebab keputusan yang zalim daripada datuk nenek moyang kita 100 tahun dulu. Puak-puak Inggeris sendiri lah ni duduk beripun di Palestin lagi. Dia panggil aktivis 100 orang lebih jalan kaki daripada Inggeris main Palestin. Dan orang Yahudi sendiri pun ada duduk tulis royak kata memang bumi Palestin ini kita maknanya orang Yahudi ini tidak berhak untuk nak milik dan nak buat orang panggil negeri di bumi Palestin kerana bumi Palestin bukan bumi kita sekali, bukan puak kita. Ada siapakah ini? Lalu tu negeri semua dunia semua ni pakak wi desakkan tekanan kepada kerajaan Inggeris suruh Inggeris learning kerajaan Inggeris learning minta maaf khotot minta maaf di atas kezaliman tok nenek moyang dia dulu. Tiba-tiba Perdana Menteri Inggeris learning Tino nah nama dia gapo dah Theresa May Tino dah dia kecek dalam satu persidangan dia kata supaya kata dia sumpahlah bertegah kami bertegah sesungguhnya kami tidak akan minta maaf dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Inggeris pada masa dulu. Bukan sekadar tak saya minta maaf, dia kata pumcai kami berbangga dengan sebab kami ada seher yang boleh menunjukkan kata kita ni ada seher juga untuk nak membentuk negeri Israel, negeri Yahudi di Palestin. Kami berbangga. Ni hari ni. Nah, seminggu baru ni kita khabar dah. Theresa May, Perdana Menteri Inggeris, ucapan ni. Kami berbangga. Tengok. Maknanya, ni setel dah lah. Setel dia salah lagu tu. Dia salah, tapi dia berbangga dengan kesalahan dia tu setel. Iblis dah lah, pekat iblis dah lah. Nah, kerana orang salah tapi tak mengaku salah serta bangga dengan kesalahan dia, tu syaitan iblis dah, naudzubillah min zalik. Jadi baru-baru ni lagu itulah dia duduk ada. Sebab tu ikhwan yang saya hormati sekalian, kita kena tahu sejarah ni mai lagu mana. Daripada 1917 itulah maka orang-orang Palestin duduk kena azab, duduk kena wak nyanyi. Sebelum pada tu ada dah tapi saya tak sekecek panjang berdoa. Perlu kita ingat pada tahun 1917 tu gapo? Berlaku gapo? Berlaku Perang Dunia yang pertama. Perang Dunia yang pertama berlaku 1914. Sudah 1918 selesai. Perang Dunia yang pertama ni di antara Jerman dengan puak-puak Inggeris lah. Inggeris, Perancis tu, Rusia dia duduk satu puak, Jerman duduk dengan Utsmaniyah. Dengan kerajaan Utsmaniyah, dia duduk satu pihak, gomo perang. Allah Jerman. Apabila Allah Jerman, Allah lah Utsmaniyah. Perancangnya dia mudah tu. Perancangnya dia mudah. Kerana sebelum pada ni kalau nak waktu baik mari kak, pada tahun 1897. 1897. Korong 19 tu lagi lah.
ada dah puak-puak Inggeris ni, puak-puak Yahudi Zionis, dia buat satu sepa dia. Nah, buat orang panggil samacha. Nah, letaknya dia panggil ongkan Jiu Zionis Sakon. Buat satu persatuan mesyuarat di mana? Di Switzerland, tak itu. Lagu mana? Dia letak beberapa, dia panggil protokolat hukama Sahyun. Dia panggil bahasa Thai dia panggil gapo? Patinyan Nakpran Awuso Jiu Zionis. Dia tulis patinyan rang gapo kita nak buat 100 tahun lagi, 200 tahun lagi dia ada dah. Perancangnya dia nak buat tu ada. Sinilah dia ambil apa dia 10 rancangan barat untuk menghancurkan Islam. Dia bubuh dalam ni juga. Buku ni buku bahasa Melayu, bahasa Rumi. Allah, merupakan buku yang pertama saya tulis pada masa duk riak tahun 1 lagi. Bukan tulis dak, kita tukar edisi ya. Daripada bahasa Rumi kepada bahasa tulisan Rumi. Tulisan Rumi kepada tulisan Jawi. Siapa ada dan saya minta nak ambil kerana saya tak ada nuskah ni. Tunjuk mari saya nak tarik semula. 10 rancangan barat hancurkan Islam. Dia buat mata 10 putih mata. Nah, orang duk tulis hak ni Allah, saya terlupa dah. Orang mata rusa, saya pergi di mata rusa, suruh dia buat kulit dia. Orang mata 10 mata. Nah, 10 rancangan barat hancurkan Islam. Gapo dia rancangan mula-mula? Hancurkan khalifah Islam. Ini hak mula-mula lagi. Kenapa kacau? Nah, kenapa kacau? Sebab orang panggil sebelum pada perang dunia yang pertama tu, puak-puak Yahudi ini besok tawa, terutamanya pada awal korong 1901. Nah, perang dunia 1914. Maknanya duduk dalam sekitar 13 tahun sebelum pada tu. Sebelum daripada perang dunia yang pertama ni, orang Yahudi, sedagar Yahudi nama dia Herzl, besok pergi mengadap kerajaan Osmaniyah di Turki, Khalifah Abdul Hamid As-Sani, Abdul Hamid yang kedua, besok tawa lagu mana? Puak-puak Yahudi ni sanggup nak kumpul duit pada masa tu, kalau dalam surat dia tulis kata 20 juta pound sterling. Nak beri kepada kerajaan Osmaniyah untuk nak beri kelonggaran. Suruh Sultan Osmaniyah ni beri pon-pron kelonggaran, minta kepada puak-puak Yahudi itu boleh masuk Palestin. Boleh masuk ya. Boleh masuk Syurau. Sekadar tu ya. Nak beri 20 juta pound sterling dan nak beri pula beberapa banyak pula. Nah, untuk keperluan peribadi Sultan Abdul Hamid pada masa tu. Maka pada tahun 1901 tu Sultan Abdul Hamid tulis surat. Ni ada lagi. Surat hak tu surat Sultan Abdul Hamid tulis surat dengan bahasa Arab. Nah, beri kepada ketua Yahudi pada masa tu, isinya lebih kurang katakan ayat kata memberitahulah kepada wakil Yahudi, kata mung tak sah duduk usaha banyaklah haning, tak sah duduk kacau lalah mana pun aku tak wi, kerana bumi Palestin ini bukan milik aku pribadi, tetapi ia adalah milik umat Islam semuanya, dan mereka telah pun memiliki bumi ini dengan darah dan nyawa mereka. Mereka telah pun banyak berjuang dan berjihad untuk mempertahankan bumi ini. Lalu tu dia tak boleh nak jual, tak boleh nak gada, tak boleh nak bayar kecuali dengan harga yang sama. Tu Abdul Hamid, Sultan Abdul Hamid dia sebut lagu tu. Dia kata wallahi, sekiranya mereka ambil pisah nyukur, pisah hak duk guting pisah doktor tu, mari duduk hirih anggota aku. Nah,
Orang panggil sekerak demi sekerak. Nah, mari duduk cianting awak-awak Kongcan ni. Dia kata lebih aku suka daripada aku melihat bumi Palestin diasingkan daripada bumi khalifah. Aku lebih suka dia mau mari duduk cicir aku lagi. Nah, lepas tu dia kata, dia bersumpah, wallahi sesungguhnya aku tak jang. Nah, aku tak jang mayat aku ini dicicir, dibagi, nah, sedangkan aku masih hidup. Hei Yahudi, mun tahulah daripada sekarang lah ni, satu saja cara untuk kamu nak milik Palestin dengan free saja, tak ada kena harga apa, iaitu apabila gugur dan hancurnya khalifah Islam di Turki. Nah, merai kota amti orang panggil Anacak Utsmaniyah lom salaiเมื่อนั้นแหละคุณสามารถที่จะครอบครองปาเลสไตน์โดยไม่มีค่าใดๆฟรีkalau begitu. Tapi kalau selagi mana khalifah tidak ada, maka mungkin kena bayar lagu lain, tak boleh free. Tu pada tahun 1901 berlakulah perang dunia yang pertama 1914, 4 tahun perang. Kita tengok dalam peperangan ni, kita baca dalam sejarah, orang baca dalam sejarah, pok kita banyak dah. Kita baca sejarah Songkram Lok Krang Tindeng ni, supo dengan orang barat duk perang sama sendiri. Jerman perang dengan Rusia, Jerman perang dengan Poland, perang dengan Inggeris, Perancis. Berasa kata dia perang sama sendiri. Memang perang sama sendiri sungguh. Tetapi lepas pada tu orang hak rugi sungguh. Orang hak hancur sungguh bukan Jerman. Bukan Perancis, bukan negeri-negeri lain. Tapi hak hancur sungguh Khalifah Utsmaniyah. Lepas pada tu Khalifah Utsmaniyah kena bagi cian sikit sampai jadi 40-50 negeri sampai hari ini. Itu Turki tidak ada kena mengena daripada perang dunia yang pertama. Tapi apa dia tu orang panggil jadi mangsa penjia daripada kekalahan perang. Kerana itu adalah dirancang oleh musuh-musuh Islam daripada awal. Ingat malam lah. Lepas pada apa dia Yahudi itu hidup tawa tu dalam sekitar 13 tahun, maka perang dunia yang pertama 1913 1918. Lepas pada perang dunia yang pertama dalam sekitar 4-5 tahun 1923 hancurnya sistem khalifah di Turki, habis. Rabab khalifah hancur tak ada. Mari naiknya Kamal Atatürk pada 1923. Nah, siapa dia Kamal Atatürk? Oh, macam-macam cerita. Nah, pemimpin katanya Islam, tetapi mokpok dia ni kalau dalam kitab tu ayat kata bukan Islam lah. Mari pada Yahudi, mari tak tahu mari ke mana. Mari ikut kawasan Spain masa dulu lagi. Dia mau pilih dia ni untuk nak jadi pemimpin di Turki. Tugas Kamal Atatürk ni ialah nak peracur Islam di Turki. Itu ya. Kijamung lagu tu ya. Tu saya biasa duk sebut kata kena peracur sungguh. Kena ambil kereta mikro. Mari peracur apa dia benih-benih Islam di Turki. Peracur sungguh-sungguh. Lepas tu tanah benih lain. Peracur benih Islam, tanah benih lain. Nah, peracur. Dia peracur lama mana? Ni 70-80 tahun duk peracur. Tapi hak timbul dah ni, hak tumbuh buah dah ni Islam pula. Nah, timbul Islam nanti kita bincang semula hak tu dah kacak semula. Jadi hari ni daripada situ, nah, kita tahulah kata punca puak-puak Yahudi ni, nah 1917, nah dia buat perjanjian hak ni lah, Sandia Balfour ni. Lepas tu kita kena wipah kata sebenarnya bukan perjanjian sekali. Surat nak menipu 5 baris, 67 kelima. Lepas tu daripada situ puak-puak Yahudi mula hijrah. Nah, daripada 50,000 orang Yahudi yang asal jadi pribumi Palestin, lepas tu kop tambah
Dia pergi duk akuk habis puak-puak Yahudi 70 negeri. Nah, bukan Rusia saja dak, bukan Jerman saja dak. Semua Yahudi-Yahudi di atas dunia ni lebih kurang 70 negeri dia kutip habis, lepas tu mari duduk hijrah mari masuk di Palestin, mari duduk di Palestin. Hijrah kanadjai. Siapa kau naik jadi siapa kau 1 juta, siapa kau 2 juta, lah ni 3-4 juta ni kerana hijrah. Ni dia tak serupa dengan perkembangan Islam. Perkembangan Islam di negeri mana-mana, hijrah ni sikit ya. Dia panggil Bumi Prachakon Sat ni. เรื่องของภูมิประชากรศาสตร์นี่bahaya nah ingat mana. Nah, duduk hijrah ni ada tujuan gapo? Buat nikum ni ada tujuan gapo? Di antaranya hak ni dah nak orang panggil telai, orang-orang asal tempat tak. Nak suruh tukar agama dia, tak boleh. Orang Islam tak dia tak tukar agama. Payah kalau ada pun seorang dua lagu tu ya. Lepas tu nak buat lagu mana? Agama Yahudi, agama Kristian banyak di tempat kawasan Islam. Panggil orang Yahudi, Kristian hak luar, mari duduk di perkampungan orang Islam, lepas tu perambak orang Islam. Itulah timurnya dia panggil bala petaka yang sangat besar sekali di atas dunia Islam, umat manusia sampai sekarang, daripada mula 1917 mari 1945. 1945 tu Perang Dunia yang kedua pula dah. Tahu kan? Perang Dunia yang kedua. Lepas pada Perang Dunia yang kedua 1945, 3 tahun saja. 3 tahun lepas ada Perang Dunia yang pertama, maka terbentuklah negeri Yahudi yang diakui oleh Amerika dan Rusia. 1948. Nak ayat kata Perang Dunia mula-mula dengan Perang Dunia yang kedua ni, warak hak sungguh hak nak peracurnya, nak peracur umat Islam. Pak kita kena buat pecamel lagu tu. 2 kali dah hak perang dunia gagal sultan dunia ni, demo buat ya kata demo nak perang sama demo. Tapi hak rugi sungguh kawan. Hak rugi sungguh umat Islam. Siapakah ini? Cerita dia hak tulah yang cerita dia ni perang kok tu, perang kok ni. Cuba kita tengok siapa hak rugi. Oh, orang Islam. Percacat ummah Islam, percacat ummah Islam. Jadi daripada situ kita lah tahu perkembangan. Nah, daripada mula cara dia nak masuk tu lagu mana, beli tanah pada masa 1923 1924 tu orang-orang Yahudi mai beli tanah daripada orang Islam. Berapa puluh tahun duk beli tanah. Beli wak grade dia. Kabar-kabar 10 tahun 20 tahun jadi resmi hak dia dah lah. Pada masa tu banyak ulama, terutamanya ulama Masjidil Aqsa, ulama Syam, fatwa rakyat kata haram jual tanah kepada Yahudi di bumi Palestin. Tapi tak ada arah yang begini dia pasal jenis duit ni. Nah, tak kata kau orang Palestin tak ada kata kau orang Palestin, orang kita tuan. Nah, habis licin kok kedai-kedai apa semua duk pergi kedai mu. Hakif tu dah. Kita jangan duduk ayat kata orang Palestin, apa duduk jual mudah-mudah pada orang Yahudi dah. Keperluan masing-masing. Dan mewari tak boleh banyak ni, awi banyak tu lagi harga. Nah, kau mahal. Tak boleh masa pok, masa anak. Nah, masa pok kerah, tunggu dulu. Mari masa anak pula dah. Nah, masa anak selewat tabuk habis habsaka bala, jual kepada siapa? Tengok pada orang beli mahal. Tak ada orang lain orang beli mahal, orang ada duit tu. Pas siapa orang ada duit? Orang matang bagi kita ada toke-toke. Cocing tak tahu ke mana kalau tempat kita. Demo pun lagu tu lah. Jadi akhirnya jual. Ada hak jual, ada mau perteh, ada apa semua. Nah, akhirnya 1948 ditubuhkan sebuah negeri yang bernama Yahudi. Bau tubuh ada anak hamba berjuta orang Islam kena pergi duduk hijrah di kawasan-kawasan negeri-negeri jiran, di Jordan, di Syria, di Mesir, di negeri-negeri lain. Pakak pergi habis Palestin. Orang-orang Palestin ni pergi duduk lari sultan dunia.
Bakok ada Palestin lari pada masa 30-40 tahun dulu lari. Malaysia gilah mana-mana negeri pun orang Palestin ada. Nah, di mana-mana serata dunia. Cara lagu mana? Setelah mana ada pemimpin, ada negeri dah, ada negeri Yahudi dah. Perancangan yang keduanya ialah kena bentuk kerajaan diktator di keliling-keliling Palestin. Nah, negeri hak sepadan dengan Israel, Mesir, Syria, Lebanon, Jordan, lapis-lapis ni kena atur sungguh, kena jadi kata siapa nak jadi pemimpin ni kena desain anumat doi orang Israel dulu di kerajaan Israel. Lagu tu masa dulu. Bukan sekadar 3-4 negeri ni dak. Punca apa dia ibu kepada negeri iaitu ibu Turki pun lagu tu ya. Jadi anak koli demo. Jadi boneka dia panggil tuk ketah. Tuk ketah hak mana? Tuk ketah hak orang Yahudi. Jelas. Nah, di Syria ni, daripada dia merdeka dulu dalam sekitar 30 hari 30 hari 1930 hari sampai ke hari ni 70 tahun lebih dia merdeka mari. Pemimpin sebanyak 18, presiden sebanyak 18 19 orang lebih kurang. Nebelah 17 orang tu dia duduk memimpin jadi Perdana Menteri ataupun jadi Presiden duduk meretah di Syria. 17 orang ni capur sekalinya duduk meretah di Syria sebanyak lebih kurang 25 tahun. 25 tahun ya 17 orang. Mana ada hak 2 tahun. Ada hak 2 bulan. Ada hak sehari pada. Perdana Menteri jadi menteri sehari kena bunuh demo. Esok bila hak lain pula. Syria lah, kita cuba baca sejarah Syria. 18 orang 17 orang ni dalam masa 25 tahun. Duk gila mari. Tiba-tiba akhirnya mari bertemu dengan seorang pemimpin yang beragama Syiah Alawi, nama dia Hafiz Asad. Tak itu. Pok pada Bashar ni. Hafiz Asad duk 30 tahun lebih. Seorang dia. Bashar pula mari 10 tahun lebih. Dua beranak ni 40 tahun lebih. Orang lain 18 orang. Mai duduk gila, duduk cari tak temu ni. Cari tak temu. Mai pok temu di Bashar al-Assad. Sebelum Bashar, pok dia Hafiz al-Assad. Boleh mereta haci siapa mati. Hafiz Assad. Buat mati, naik anak dia Bashar ni. Nah, dua beranak ni, duduk mereta siapakah hari ni, 40 tahun. Pada masa Bashar, hak ni Bashar, negeri hancur lebur setara mana pun, pemimpin Bashar Assad masih dipertahankan. Negeri-negeri Eropah pakak duduk sokong Bashar Assad habis. Siapakah habis lah ni? Rusia, Amerika, apa semua. Pakak lalah mana pun, tak boleh witubik. Tak boleh witurung Bashar Assad. Tengok. Negeri hancur lebur lah ni. Perdana Presiden gapo mari duduk oyak kata apa dia hak berlaku huru-hara learning dengan sebab dia kata orang-orang luar pakak mai duk mengenak negeri dia. Pak kalau demo tak urak, demo tak mampu untuk nak meretah negeri Syria ni, demo tu baik giwi kau orang lain lah. Bapa duduk kacau duduk lagi 10 tahun lebih dah. Ni kerana ada back luar pula dah mari duduk Udnun, mari duduk orang panggil duduk sokong dia, lalah mana kena wiadan. Nah, tu tengok dua beradik 40 tahun. Supaya juga negeri-negeri lain di Mesir. Askar mai masa Jamal Abdul Nasir, mai Sadat, apa dia Husni Mubarak 10 tahun lebih. Nah, 10 tahun lebih. Sisi ni pun 4 tahun dah. Nak milih semula pula dah. Nak milih semula. Mari Mursi setahun guling dia. Nah, tu dia panggil orang panggil apa? Tubuhkan kerajaan diktator di negeri-negeri Arab. Gapo dia diktator padatkan
เผด็จการเต็มรูปแบบนะบุกเผด็จการ 80% เผด็จการครึ่งใบดอกเผด็จการsungguhเผด็จการ 100% 100 fil 100 nak kecek tak boleh nak mikir tak boleh. Saya biasa duduk ayat dah kalau di Syria ni adik-beradik tak boleh nak ayat benda-benda rahsia. Laki bini tak boleh. Jiran-jiran kau teruk lagi. Siapa kau dia panggil timbul satu istilah al-jidaru yantik. Gapo al-jidaru yantik? Pagar boleh kecek. Apa boleh kata pagar boleh kecek? Kerana dia pergi mengadu pagar. Tak harap dah pada adik-beradik gapo tak boleh nak royak belakang dah pecah. Malam-malam dia pergi menusuk pergi royak ke pagar. Datang-datang esok ni pagarnya pergi royak pada sailak. Pagar jadi sailak juga. Pergi royak ke sedadu mai igak dia. Tu dia panggil istilah orang panggil mubalarah lah, telajak. Tapi sebagai nak menggambarkan kata betapa orang Islam, orang Arab di negeri-negeri Arab pada masa tu berada di bawah kuku besi, kuasa kuku besi yang tak boleh nak tunduk pun. 70-80 tahun. Tak boleh nak bersuara. Semaya tak boleh. Semaya jemaah tak boleh. Baca Quran tak boleh. Nah, taruh janggut tak boleh, pakai hijab tak boleh. Burkiba di Tunisia, nah, biasa duk riwayat dah. Burkiba dia duduk dalam sepa dia, dalam parlimen dia ayat kata, "Hei umat-umat Islam, negeri Tunisia ni tak maju di sudut ekonomi kerana puak munduk pegai Islam, kerana pegai Islam. Pada hari ni saya ingin iklankan kata nak beri kepada orang Islam pada masa tu bulan Ramadan, bulan puasa." Dia kata nak beri rakyat-rakyat Tunisia ni pakat buka puasa belaka. Supaya dengan aku buka puasa hari ni, lalu tu dia minum gahwa dia isap rokok sigar dia pom. Burkiban pemimpin Islam. Pemimpin kata lah Islam wallahu a'lam. Nah, lepas tu kuku besi. Nah, tu dia panggil pemimpin yang diktator. Banyaklah 10 10 perancangan ni. Kalau kita nak kecek juga, saya biasa tulis dalam buku dah, dalam ketubah dah biasa kecek dah 10 rancangan barat. Nah, peracur Quran, apa dia lagi, peracur hijab, nah macam-macam lah. Nah, apa dia punah perempuan, macam-macam. Nah, 10 rancangan yang telah disebutkan oleh orang panggil protokolat hukama Az-Sahyun. Jadi ikhwan yang saya hormati sekalian, 100 tahun ni demo duduk hijau tak berhenti lagi. Cuma balik kita kalau nak berhenti, balik kita boleh jadi berhenti. Berhenti lagu mana? Daripada orang Islam, negeri Islam, pemimpin Islam bersatu untuk nak mempertahankan Palestin. Pada masa dulu bom Ireland ni pecah. Ada sebahagian dia kata tatbi'ul alaqat, maknanya buat secara normal, buatทำเป็นเรื่องปกติเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีที่เป็นปกติกับอิสราเอลtu dia panggil เชื่อมสัมพันธ์ก็panggil ฟื้นฟูistilah sia dia panggil ฟื้นฟูความสัมพันธ์อันดีงามกับอิสราเอล. Hak ni satu masyru', satu kerongkaan besar yang dibawa oleh kuasa-kuasa besar pada hari ini untuk nak pergi paksa kepada negeri Islam semua, nak buat lagu mana pemimpin-pemimpin Islam ni nak ฟื้นฟูความสัมพันธ์ที่ดีกับอิสราเอล. Kerana daripada dulu 100 tahun dulu pemimpin Islam semua pakat baikan belaka, pakat nak berlawan Israel belaka, nak lawan Yahudi belaka. Nah, Mesir biasa perang dengan Israel, Syria biasa perang dengan Israel, Jordan apa semua, Arab Saudi pada masa raja Faisal, nah geger dengan Israel. Raja Faisal ayat kata, aku nak bakar habis minyak-minyak ni, aku nak bakar habis kemah-kemah, aku duduk dengan kemah, duduk dengan bawah tamar ya.
Kalau mu jadi panahan dengan minyak, aku nak bakar habis dengan minyak. Aku nak duduk dalam kemah semula. Tu Raja Faisal. Dan orang tanya dia, apa cita-cita Raja Tuanku, cita-cita yang tertinggi, paling tinggi sekali. Malik Faisal kata, semaya di Masjid Aqsa. Itu dalam kelimah-kelimah dia duduk kecek. Tapi di hari ini, orang pemimpin mana yang mari duduk berasa kata nak lawan Yahudi ataupun sokong perjuangan Hamas, orang-orang Hamas apa semua ni hak duduk sokong ni, maka orang tu kata dia tu sebagai penjinayah, orang penjahat, nak acia ko dua penpu ko kanrai. Terbaliklah ni. Terbalik daripada dulu orang hak jahat kata jahat, lah ni orang jahat duduk berada lah ni. Orang hak duduk plon, orang hak mari duduk gapo dia panggil rapah, mari duduk sambung negeri, lah ni duduk berada dia kata tuai tepat mai duduk ngenak dia. Engkau dia mengenak, dia menyuri dia, orang menyamuk. Bawa mai nyamuk orang tepat, orang asal tepat mai duduk kata dia kata dia mau ni tak sip damai dengan dia. Ni Yahudi lah ni, Israel sekarang lah ni, dan orang panggil negeri-negeri barat sekarang lah ni, pakak mari duduk tuduh kepada Hamas. Hamas ni siapa? Ialah anak rakyat Palestin yang tidak berkanjak untuk nak mempertahankan Palestin. Tapi sekarang lah ni mengatakan bahawa Palestin itu adalah pengganah. Pengganah. Pakak kata pada orang-orang Hamas belaka. Itulah ikhwan yang saya hormati sekalian. Daripada situ hari malam ni, jadi kita boleh ambil pengajaran, boleh ambil sejarah 100 tahun. 100 tahun dah ni. Tu dia. Jadi nak jadi lagu mana kita pergi tengok gilah. Nak pergi lagu mana. Tapi kita kena tahu kata 100 tahun perjanjian Inggris beri tulis kertas 5 baris kepada puak-puak Yahudi, beri supaya Yahudi itu boleh lantik tubuh negeri di Palestin. Dan 3-4 tahun lagi, 19 ni 12-17, 5 tahun lagi, 5 tahun lagi, ingat molek dah 5 tahun ni 2017, 2023 Turki dia akan buat satu upacara terbesar di peringkat negara mengingati 100 tahun terbentuknya negara Turki. Tu besar lagi. Kan kotang saltanat Turki ini 100 tahun pada tahun apa? Tahun 2023. Bapa boleh Turki ini dia nak celom-celong, nak buat orang panggil peringatan besar-besar kerana lepas pada ni, maknanya lepas pada 100 tahun 2023 ni, dia akan lepas perjanjian. Dia panggil ada janji satu lagi, janji Oslo. Janji Oslo ni janji di antara Inggris dengan Turki yang kalah perang ni. Dia panggil Sanyatat. Janji pasal jenis paksa lah. Mung tak boleh nak cari minyak, mung tak boleh nak buat nak cari apa, segala kekayaan hasil bumi ni tak boleh nak buat. Janji tu dalam masa 100 tahun mung tak boleh nak buat. Berarti lepas daripada 2023, 5 tahun lagi Turki bebas. Dan Turki berhak untuk nak buat satu kelah besar-besar untuk nak cari hasil bumi, kekayaan bumi di bumi Turki sendiri. Minyak ada, gas ada, emas ada gapo di laut-laut Turki ni. Nanti kita tengoklah 5 tahun lagi nak jadi lagu mana. Tapi sekarang dah ni Turki dia orang panggil pesat secara biak dengan besar-besar, buat dengan kelengkapan persiapan orang-orang dia ni Pu Chiao Chan 300,000 kuat kon ni untuk nak kaji dalam bumi dia. Kerana dia panggil 5 tahun lagi genap 100 tahun untuk dia ni kena kurung 100 tahun. Tak boleh nak cari minyak, tak boleh nak buat barisak usaha kam kanat jai untuk nak cari minyak, cari gas dalam bumi Turki. 5 tahun lagi dia akan terucuk perjanjian ni dah. Itu saja insya-Allah pada malam ni. Sebagai kita nak tahu sikit sebanyak maklumat mengenai Balfour dan
panggil apa yang berlaku pada masa sejarah dulu dah. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sawa'is sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.